Okey, seterusnya 9 hari bulan. Okey, 9 hari bulan ni membekalkan burger kepada koperasi. Okey, so ini ada invoice tapi salinan. Kamu yang jual secara kredit. Jadi sini adalah jualan kredit. Jadi amat cocok kita masukkan dekat jurnal jualan. Okey, nombor invoice pun boleh dah lah kita letak. Okey, jom kita tengok berapa hari bulan. 9. Butir, kita mesti ingatlah pada orang yang beli dengan kita secara kredit tu. Okey, kalau saya koperasi SMK Taman Selasi, ikut pada koperasi masing-masing. Okey, nombor invoice boleh dah lah kamu isi. Kamu kan baru mulakan perniagaan. Kamu kan baru mulakan perniagaan. Nombor invoice kamu katakanlah 001. Letak 3 nombor je lah. Kalau dalam dunia sebenar nombor dia lagi panjang lah. Tak payahlah kita buat ni je lah. Ambil syarat je. Okay. 1080. Tapi kamu kena faham nombor invoice ni mesti berturutan. Okay. Membayar dah settle lah. Okay, ni membayar gas memasak isian semula secara tunai. So tunai maksudnya dekat buku tunai lah. 11 hari bulan. Gas isian memasak ni dia jatuh dalam kategori bahan api. Okay, so sini semua sama isi bahan api. Berapa nilai dia? 38. Sini pun 38. Okay, dah. 12 hari bulan. Menjelaskan sepenuhnya invoice pembelian peralatan kedai. Peralatan kedai. Ingat tak yang kamu beli meja, kerusi semua tu? Yang ni. Angka saya 700. So kamu ikut angka kamu. Dia kata sepenuhnya, jadi kena bayar penuh lah. Bayar penuh, so buku tunai duit keluar. 12 Mac. Bila hutang, kita dah selesaikan hutang kita ingat lah nama dia. Suria Jerai. Ini nama pembekal yang saya beli ikut pada masing-masing ya. Okey, kalau kamu tengok ini dia bayar secara cek. Jadi kita kena usik lah dekat lajur cek, lajur bank. Okey, kerana dia dah nyatakan di sini bukan pilihan. Ini bukan pilihan ini mesti secara bank. Okey, 13 membayar tempahan kain untuk tujuan promosi. So ini pun jatuh dalam kategori promosi. So jatuh dalam kategori promosi, kamu kena masukkanlah dekat kategori promosi dan angka saya adalah 130. Jadi dekat tunai, saya letak kat tunai. 13 hari bulan. Sebab apa? Sebab saya pilih tunai. Nombor cek saya dashkan. Kalau kamu macam mana, kalau kamu yakin dekat bank kamu ada banyak duit, kamu nak pakai cek, boleh. Tapi sebab angka saya ni kecil je dan saya yakin duit di tangan saya banyak sebab jualan saya ada kat sini. Jualan tunai saya banyak, jadi 130 saja. Saya rasa boleh lah. Jadi tulislah sini promosi. Okey, saya nak buat setengah ni sampai 15 hari bulan. Okey, 14 hari bulan merekodkan jualan tunai. Jualan tunai dekat lampiran C ni bukan ambil angka saya 1000 ni, dekat lampiran C lah, ikut angka masing-masing. 14 hari bulan. Yelah 14 hari bulan ni bukan 1000. 30, tak mungkin 1000. Jualan kamu mesti angka kamu besar-besar kan. Okey, jadi nak merekodkan tunai sama jugalah. 14 hari bulan macam atas ni, macam 7 hari bulan ni. Jualan tunai 3205. Dah siap. Mengeluarkan inventory tak masuk. Terima cek dari tempahan burger 9 Mac. Terima cek. So terima cek tempahan burger. Tak payah dah tengok dekat dokumen. Kamu tengok sini. Jurnal jualan. Ni, koperasi. Kan? 1080.
pada tempahan burger pada 9 Mac. Ni tempahan burger pada 9 Mac. Okey, dia tak kata dia bayar full ke apa ke, bayar separuh ke apa ke, dia tak kata. So, saya nak letak penuh lah. Dia bayar penuh, koperasi bayar penuh. Jadi bila kita terima cek, wang buku tunai kita masuk lah, buku tunai debit lah masuk. So 14 hari bulan, nama koperasi SMKTS. Okey, kamu dapat cek. Jadi bila dapat cek dekat bank, senang je. Okey, next. 15 hari bulan, bayar upah. Ini satu Malaysia sama ni. Ini satu Malaysia sama. 98098 pula. Sini 980. Sini berapa ni? Sini berapa? Apa dah lupa dah saya, tapi dia punya RM 980. Satu Malaysia sama ni. Jadi nombor voucher ni kamu isilah, nombor voucher ni letak je 5137 apa semua, tak ada masalah. 15 Mac butir. Butir letak dia sebagai upah pembantu kios 980. Ini dia bagi pilihan nak tunai ke nak cek. Nak tunai ke nak cek. So saya boleh tunai. Kalau kamu nak cek macam saya terang tadi lah. Kamu pilih cek, ada nombor cek kat sini. Letaklah nombor cek kat sini. Tak ada masalah. Lalu ini nombor ni hantam je. Apa-apa je nombor cek, tapi kena 5 digit lah. 5 ke 6 lah? 5 digit. Okay, so upah pembantu kios, saya memilih tunai. So 980. Okey, seterusnya membeli barang niaga secara kredit. So masuk mana? Dia masuk jurnal belian. Ni kamu beli apa? Kamu beli ni tak ada masalah saya rasa ni. Masuklah jurnal belian ni, kamu buatlah, isi kat sini. Okey, lepas tu belian tunai. Belian tunai masuk mana? Buku tunai kredit kerana beli. 15 bulan beli barang niaga invoice. So jurnal belian. Beli telur kan, jurnal belian. Okey, ni mendepositkan masuk dekat buku tunai catatan kontra. Buat yang macam ni, buat yang macam ni, senang aja ya. Macam ni 9 hari bulan. Ni macam 9 hari bulan. Penerangan saya sama saja. Okey, membekalkan burger kepada kelab futsal. Membekalkan, so ni jurnal jualan kelab futsal, sama juga macam koperasi SMKTS tadi. Ini belian tunai, jadi ni buku tunai debit. Belian kredit. Nak catat apa? Catat sebagai belian dia punya butir. Ambil angka dia. 19 bulan menjelaskan invoice yang menjelaskan sebahagian. Dia cakap sebahagian, bukannya penuh. Jom kita tengok kita punya pada satu invoice yang bertarikh 1 Mac. Jurnal belian 1 Mac. Ramli Burger 1635. Jadi kamu jangan letak 1635. Salah. Sebab dia kata sebahagian. Bila sebahagian, kamu letaklah 635 ke? Ataupun kamu baru jelaskan 1,000 ke? Sebahagian. Macam tu lah. Okay. Dan ambillah angka ni menjelaskan. So menjelaskan buku tunai, duit keluar. Nak tulis apa? Tulis nama Ramli Burger. Okey, 20 hari bulan menerima pinjaman daripada bank. Apa? Bank Maybank. Bernilai berapa? 9,000. Okey. So masuk dekat buku tu tunai bahagian debit. Nak catat apa? Catat sebagai pinjaman. Kan masuk kat bank, takkanlah cash. Takkanlah bank bagi 9,000 secara cash. Tak logik kan, mesti bank masuk dalam bank. Tu nanti kamu keluarkanlah, kamu cucuklah kad nak keluarkan kan. Dia tak ada pergi bank ketuk pintu rumah kamu. Masuk kat tunai tak logik. So semua dekat bank. Okey, 20 hari bulan inventory tak masuk.
21 hari bulan pun ni ini saya tulis buku tunai debit. Merekodkan jualan ni pun buku tunai debit. Okey, 21 menerima sebahagian bayaran pada kelab futsal bagi tempahan 16 hari bulan. 16 hari bulan dengan cek. Okey, katakanlah kamu sama juga macam koperasi yang saya terangkan tadi tu. Kamu terima tempahan kamu terima bayaran sebahagian je. Katakanlah 500, 1000, so sini 500 sajalah. Kelab futsal apa ikut nama kamu. Yang ni ini terima so buku tunai debit. Kamu buat mendepositkan ini pun sama, buku tunai catatan kontra. Okey, 23 membekalkan burger kepada koperasi. So ini adalah jurnal jualan. Nak tulis apa? Butir dia tulis nama koperasi. Tulis nama koperasi dan ambil angka jumlah. Okey, 23 bulan beli barang niaga secara kredit. So sini jurnal belian, butir tulislah nama Ramli Burger, nama pembekal dan ambil jumlah di bawah. Okey, 25 hari bulan belian tunai. So buku tunai beli, duit keluar, so kredit, ambil dia punya jumlah. Nak tulis apa? Tulis butiran dia belian. 27 membeli barang niaga secara kredit macam biasa dekat jurnal belian. Tulis nama pembekal dan jumlah. Okey, 28 merekodkan jualan. Ini pun sama, buku tunai catatan kontra. Okey. Membayar balik pemilik 1,500 secara membayar upah pemilik. Okey, upah pemilik buku tunai. Duit keluar, so kredit. Butiran dia adalah upah pemilik. Angka 1,500 tunai. So dekat lajur tunai. Ini tak masuk. 29 menerima sebahagian bayaran dari koperasi. Sebahagian. Jangan bayar penuh. Dia kata hanya sebahagian. Katakanlah angka saya banyak ni. So bayar, menerima. So buku tunai debit, butiran koperasi, angka 445. Okey, selesai. 29 beri sumbangan, katakanlah sumbangan ikut angka lah. Okey, sumbangan ni jatuh mana 1,000 saya tadi. Sumbangan ni jatuh pada kategori derma. Jadi dekat buku kat sini pula. Dekat buku tunai kredit, sebab kita keluar duit nak bagi sumbangan kepada koperasi. Co-op SMKTS. Co-op? Tak ada co-op. Kepada SMKTS. Okey, so semua letak dekat buku tunai kredit ni. Buku tunai kredit ni berapa bulan? 29 bulan. Tulis sini sebagai derma. 1,000 secara cash. Dah selesai. 30 ini pun sama, buku tunai catatan kontra. Dan yang terakhir sekali, kadar air dan elektrik masuk dalam kategori kadar bayaran. So sini di 21 kadar bayaran. Kamu pilih apa? Tunai ke cek? Kalau ada nombor cek, tulis sini nombor cek lah. 789. Saya secara tunai. Saya punya kadar bayaran banyak ni je. Okey, dah selesai. Habis dah buku catatan pertama. Okey, selamat menjawab ya. Apa-apa tanya saya, PM saya, tapi saya reply. Okey. Alright. Assalamualaikum.